Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Kejadian Haiwan. Saya akan mulakan dengan objektif kajian. Yang pertama ialah dapat mengetahui beberapa jenis haiwan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat mengetahui kebaikan haiwan di sebalik kejadian terhadap manusia. Soalan yang pertama ialah apakah kebaikan haiwan terhadap manusia? Dan yang kedua ialah apakah jenis haiwan yang disebut dalam Al-Quran beserta huraian fakta sains moden? Lebah merupakan sejenis serangga terbang sosial yang hidup berkelompok dan lebih dikenali disebabkan peranan mereka dalam menjadi ejen pendebungaan dan penghasilan madu. Pendebungaan adalah proses pemindahan debunga dari anta ke stigma. Para saintis mengkategorikan lebah kepada dua kelompok, iaitu lebah bersengat dan tidak bersengat. Walaupun lebah bersengat lebih dikenali secara meluas, tetapi ahli taksonomi menyatakan bahawa lebah tidak bersengat kelulup merupakan lebah yang tertua. Bukan itu sahaja, terdapat 500 spesies kelulup di dunia yang boleh ditemui di kawasan tropika. Seterusnya, lebah sangat penting untuk ekosistem kerana banyak spesies tumbuhan yang memerlukan serangga ini untuk membiak. Bukan itu sahaja, manusia juga memerlukan lebah untuk melakukan pendebungaan dalam membantu pengeluaran makanan. Madu mengandungi pelbagai sumber vitamin dan mineral bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan secara umumnya madu ini mengandungi vitamin C, kalsium dan zat besi. Akhir sekali, madu dimanfaatkan sebagai ubat, makanan dan perawatan kecantikan. Selain itu, madu juga dapat membantu ginjal dan usus untuk berfungsi lebih baik. Berdasarkan fakta sains yang dinyatakan tadi, madu lebah mengandungi khasiat dan pelbagai manfaat. Seperti mana dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 menyebutkan khasiat madu lebah. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Dalam surah An-Nahl ayat ke-68 yang bermaksud, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Ayat ke-69, ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. kemudian makanlah dari segala jenis buah bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau suka, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari badannya minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang yang mahu berfikir. Seterusnya, lembu betina. Dalam fakta sains, heifer merupakan lembu betina yang telah mencapai peringkat anak lembu, tetapi belum mencapai peringkat 1. Kebiasaannya, peringkat anak lembu berakhir apabila usianya mencapai 10 bulan. Lembu betina akan menjadi aktif reproduktif apabila menjalani perubahan hormon seiring dengan perkembangan sistem badan yang lain. Aktiviti-aktiviti estrogen dan progesteron menjadikan lembu-lembu betina ini bersedia untuk menerima pasangan dan proses pembiakan. Maka pengurusan lembu betina pada waktu itu amatlah penting. Antara aspek yang perlu dititik beratkan adalah dari segi pemakanan, penjagaan ketika bunting, masalah suatu kelahiran dan kawalan penyakit. Sifat-sifat lembu betina yang disebut dalam Al-Quran, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. yang bermaksud mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia iaitu Musa menjawab, dia Allah berfirman bahawa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 68. Susu segar mengandungi air lemak dan pepejal bukan lemak seperti laktosa, protein, vitamin, galian mineral dan lain-lain. Antara kebaikan susu segar adalah menjaga kesihatan tulang. Kandungan kalsium yang tinggi dalam susu amat diperlukan oleh anak-anak yang sedang membesar bagi menjamin pembentukan tulang yang kuat seiring usia mereka. Seterusnya, mengandungi protein yang lengkap. Immunoglobulin adalah jenis protein susu yang sangat kompleks yang juga dikenali sebagai antibodi yang berguna untuk melindungi badan
kita daripada virus, bakteria, racun bakteria dan juga boleh membantu mengurangkan keparahan gejala asma. Selain daripada itu, susu juga memberi khasiat kepada wanita yang hamil kerana susu bertindak sebagai aktosid yang membantu untuk melegakan simptom gastrik dan pedih ulu hati. Tambahan lagi, kandungan kalsium yang terkandung dalam susu juga mampu mengurangkan kejadian otot kejang yang kebiasaannya berlaku dalam golongan ibu mengandung. Seterusnya, berkenaan tentang susu lembu yang mempunyai pelbagai manfaat kepada manusia seperti mana dalam Al-Quran. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, iaitu berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Surah An-Nahl ayat 66. Fakta yang seterusnya adalah semut. Semut merupakan serangga yang mempunyai sistem sosial yang sama seperti lebah dan terdiri daripada askar-askar dan pekerja betina sahaja. Semut dianugerahkan dengan mandible, iaitu alat mulut yang sangat kokoh dan kuat bagi tujuan mengerat dan menggigit. Semut mempunyai lebih 9,000 spesies, yang mana terdapat semut yang tinggal secara kekal dan terdapat juga semut yang suka pindah randah dari tempat yang sama. Semut memiliki ciri khusus iaitu dua antena di atas bahagian kepala. Fungsi dua antena ini adalah untuk menyentuh, membau serta untuk merasakan getaran bunyi. Selain menggunakan antena, semut juga berkomunikasi melalui bau. Bau yang dikeluarkan semut berfungsi untuk menunjukkan keberadaan makanan dan juga untuk memberi peringatan jika ada bahaya. Dalam strategi ketenteraan, operasi ketenteraan manusia boleh dikatakan hampir sama dengan perangan antara spesies semut. Semut yang dipilih untuk berada di barisan hadapan akan melawan pihak musuh sehingga ke titisan akhir. Dan di barisan hadapan merupakan antara strategi yang sering digunakan. Kemudian, dengan bilangan yang sedikit pada barisan belakang dan seterusnya, semut-semut yang lebih gagah dan hebat akan menyerang dan menghabiskan musuh. Di dalam rumah, mereka menjadi enjin pengawal serangga yang tidak disukai manusia seperti lipas, lalat, anak-anai dan pijat. Dengan mencari dan memakan telur dan larvanya, mereka juga memakan buangan organik atau haiwan yang telah mati dan membantu dalam memastikan persekitaran bersih. Berdasarkan fakta sains yang telah diperkatakan tadi, kisah kehidupan semut banyak disebut dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah An-Naml ayat 18. Marahlah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wa'din Namlu. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedarinya. Kesimpulannya, melalui kajian ini dapat dibuktikan bahawa fakta sains mengenai penciptaan haiwan tidak bercanggah dengan dalil-dalil Quran yang menyebut tentang penciptaan haiwan ini. Contohnya, penciptaan lebah. Dalam ayat 69 surah An-Nahl, Allah menyatakan bahawa keluar daripada perut lebah tersebut madu. Daripada struktur anatomi seekor lebah, fakta sains mengenai penciptaan haiwan tidak bercanggah dengan dalil-dalil Quran yang menyebut tentang penciptaan haiwan ini. Contohnya, penciptaan lebah. Dalam ayat 69 surah An-Nahl, Allah menyatakan bahawa keluar daripada perut lebah tersebut madu. Daripada struktur anatomi seekor lebah, bahagian abdomen lebah madu ini merupakan tempat di mana manisa dicampur dengan enzim dan ditukar menjadi madu. Madu kemudiannya disimpan dalam perut tersebut sehingga dikeluarkan melalui mulut lebah. Untuk menganggap bahawa kewujudan fakta-fakta saintifik dalam Al-Quran merupakan satu kebetulan adalah tidak diterima oleh akal dan bercanggah dengan pendekatan saintifik sebenar. Semua manusia untuk merenung ciptaan alam semesta ini. Dalam ayat yang berikut, Allah telah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat yang berikut, Allah telah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surah Ali Imran ayat 190, yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal.